Buletin Didik 4 September bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari Potensi dan sambutan Hari Kebangsaan Tabika Kemas Wilayah Persekutuan meriah dengan gelagat kanak-kanak yang mengambil bahagian. Program tahunan kali ini nyata lebih bermakna kerana sebelum ini hanya dilaksanakan secara dalam talian ekoran pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Sumber Manusia dan Pentadbiran Kemas, Jamaluddin Jamari, program ini antara lain bertujuan mencungkil bakat dan kebolehan pelajar seterusnya memupuk nilai murni dalam kalangan mereka, sekaligus memberi ruang kepada ibu bapa mengenal pasti potensi dan perkembangan diri kanak-kanak dari segi sosioekonomi, fizikal, intelek dan rohani. Sambutan untuk Hari Potensi Wilayah Persekutuan ini sungguh menggalakkan sebab kita ada penyertaan lebih daripada 500 orang kanak-kanak dan lebih daripada 1,200 orang ibu bapa dan juga penjaga. Ini boleh dikatakan penyertaan lebih daripada 90% daripada warga kanak-kanak di bawah Kemas Wilayah Persekutuan. Berlangsung di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya, 8 acara dipertandingkan, antaranya gerak kreatif, bola jaring dan futsal. Majlis diserikan lagi dengan perarakan 50 kanak-kanak berpakaian tema Hari Kebangsaan serta perarakan basikal berhias. Program Hari Potensi ini akan berakhir di peringkat kebangsaan yang akan diadakan hujung September ini di Tanjung Malim, Perak. Baru 8 bulan berkecimpung dalam sukan Muay Thai sudah bergelar juara dunia. Dazaisi Hafiz Azni 10 tahun dari Sandakan Sabah merangkul gelaran itu di kejohanan Muay Thai Remaja Dunia dalam kategori 8 hingga 9 tahun yang berlangsung di Kuala Lumpur bulan lalu. Pada perlawanan akhir kategori berat 27 kg itu, Dazaisi menewaskan pencabar dari Arab Saudi. Gembira jugalah dapat gold medal. Jadi mau ikut lagi tahun depan yang untuk dunia punya? Ikut. Ini merupakan kali pertama adik Hafiz dan abangnya menyertai kejohanan Muay Thai di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Selain minat dan bakat yang ada, disiplin penyumbang utama kejayaan adik Hafiz. Kita punya champion sebenarnya dia memang seorang yang berdisiplin. Berdisiplin. Bakat tu ya memang ada tapi berdisiplin. Dalam training dia memang sangat komitmen lah, sangat komitmen. Tidak ada cakap tidak. Even dia penat sekalipun dia teruskan. Abangnya Dazri Daini Azni 15 tahun yang turut menyertai kejohanan remaja dunia buat kali pertama terpaksa akur kepada peserta dari Belgium apabila kalah di peringkat separuh akhir. Meskipun mengakui minat yang mendalam terhadap sukan ini dan melalui waktu latihan yang padat 4 hingga 5 jam sehari, namun ia tidak menghalang mereka mengulang kaji pelajaran di rumah. Ada masa yang tengah hari itu ada beberapa jam situ saya belajar. Malam pun habis sejak balik dari training tu saya cuba study, buka balik apa yang diajar oleh cikgu. Persatuan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia Negeri Terengganu menganjurkan kem Jati Diri dan program Merdeka membabitkan kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Pendedahan awal seni mempertahankan diri kepada golongan sasar mampu membina kecergasan, disiplin diri dan kemahiran sosial selain membantu meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak ketika berdepan dengan insiden yang tidak diingini atau sasaran kes jenayah. Silat antara seni mempertahankan diri popular, melambangkan nilai budaya dan seni tinggi masyarakat Melayu. Persekitaran yang semakin mencabar buat kanak-kanak dan remaja menjadi sasaran penjenayah, terutama kes cabul, rogol dan culik. Pendedahan kepada seni bela diri mampu menjadi benteng pertahanan di saat anak remaja khususnya perempuan apabila berdepan situasi kecemasan mahupun bahaya. Justru sudah tiba masanya anak-anak diberi pendedahan dalam soal keselamatan dan antara langkah yang boleh dilakukan ialah membuka peluang mereka mengenali seni mempertahankan diri dan mengikuti kelas hingga mahir. Kami juga berharap sempena dengan bulan kemerdekaan ini kita dapat membina daripada akar umbi. Bermakna daripada kecil 3-4 tahun tu kita dah didik mereka. Kita dah didik daripada amali akidah sebagai seorang Islam. Kita dah mengajar mereka cara solat untuk tekankan dengan agama Islam. Selain itu kita terapkan juga daripada jati diri yang kuat. Walaupun ia bukan jaminan anak-anak akan terselamat daripada jenayah, setidak-tidaknya mereka diberikan asas untuk mempertahankan diri sekaligus mengelakkan mereka terus menjadi sasaran pemangsa. Banyak kelebihan dan manfaat diperoleh daripada pembabitan dalam aktiviti ini. Selain dijadikan sebagai satu bentuk senaman,
ramai ibu bapa menyedari peningkatan jati diri dan disiplin anak mereka. Kem Jati Diri dan program mereka ini turut diserikan dengan percikan bunga api dan lebih bersemarak dengan kibaran jalur gemilang. Sukan frisbee atau cakra terbang semakin popular di negara ini dan mempunyai komunitinya sendiri. Ia juga aktiviti yang menarik untuk dijadikan sebagai hobi. Ikuti laporan wartawan pelatih Zaid Shah Zulkarnain. Jika anda mencari aktiviti untuk mengisi masa lapang anda, frisbee merupakan salah satu aktiviti yang anda boleh isikan pada masa lapang kerana ia tidak memerlukan set skill yang tinggi, hanya memerlukan teknik lontaran dan ia tidak ekstrim. Sukan frisbee selalunya dimainkan oleh dua kumpulan dengan seramai 7 pemain bagi setiap kumpulan. Sukan ini mudah kerana ia hanya memerlukan pemainnya untuk mempunyai kemahiran melontar dan menangkap cakera sahaja. Yang sejujurnya, untuk permainan sukan ultimate frisbee hanya perlukan pakaian yang sesuai dan kasut sahaja berdasarkan apa yang kita main. Contoh kalau kat padang kita boleh pakai boot, kalau dekat court futsal kita boleh pakai kasut futsal. And then just main dengan bersemangat sahaja. Itu sahaja. Frisbee adalah gabungan 3 jenis sukan iaitu bola jaring, bola sepak dan rugby. Sukan ini tidak terhad kepada jantina dan tidak juga diadili oleh pengadil. Sebarang kesalahan yang berlaku akan diselesaikan oleh kedua-dua pasukan. Untuk tim kami, boleh pergi ke Instagram kami iaitu Nikos Frisbee. Cari je kat situ. Boleh DM kita orang tanya tentang frisbee ataupun kita orang ada buat pick up. Pick up ni dia open untuk semua orang datang main, tak kisahlah pandai ke tak pandai ke, datang je kita orang akan ajar. Iaitu pada hari Khamis malam. Kat mana tu? Di PPR Semarak. Harapan saya mengharapkan sangat kira pihak KBS dapat bekerjasama dengan KPM untuk memberi pelajaran kepada pelajar-pelajar sekolah berkenaan dengan sukan frisbee. Dan saya mengharap juga supaya setiap kelab-kelab frisbee di Malaysia boleh pergi dengan lebih jauh. Frisbee mula bertapak di Malaysia seawal tahun 2000 di Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur dan terus berkembang sehingga mempunyai komunitinya tersendiri. Zaid Shah Zulkarnain melaporkan. Kembali di Buletin Didik. Kementerian Kesihatan KKM akan membuat pengumuman mengenai ketetapan. Saya ulang sekali lagi. Kementerian Kesihatan KKM akan kembali. Baik. Kementerian Kesihatan KKM akan membuat pengumuman mengenai ketetapan baharu pemakaian pelitup muka selewat-lewatnya Rabu ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, Jawatankuasa Eksekutif Kesihatan Awam yang dipengerusikannya sudah menerima syur daripada pakar mengenai pemakaian pelitup muka minggu lalu. Saya telah terima syur daripada pakar-pakar kita dan saya masih lagi tengah mengumpulkan maklum balas daripada orang ramai, daripada pandangan-pandangan daripada orang ramai. Minggu depan saya akan buat pengumuman berkenaan dengan pemakaian pelitup muka. Tambah beliau, pihaknya sudah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Kesihatan Awam yang dipengerusikan oleh beliau minggu lalu. Jelasnya jawatankuasa berkenaan sebelum ini hanya melihat kepada isu COVID-19, namun kini memberi tumpuan kepada semua masalah kesihatan awam. Terdahulu, Khairy menghadiri majlis perasmian penutupan Minggu Kesedaran Penerimaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022 di Ibu Negara pagi tadi. Dalam perkembangan lain, Khairy Jamaluddin memaklumkan bermula Selasa depan, pendaftaran pengikrar derma organ boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera. Ia susulan kadar penerimaan organ di negara ini sangat rendah dengan Malaysia tergolong antara 10 negara kadar transplantasi terendah dunia bagi tahun 2021. Bila mereka
buat ikrar dalam MySejahtera, maklumat itu akan terus sampai kepada pusat sumber transparan nasional. So anywhere, di mana-mana hospital sekiranya berlaku kes kematian di mana layak untuk bagi organ, dia akan keluar dalam sistem bahawa dia adalah penerima organ dan boleh tunjuk kepada family members, your family member adalah penerima organ. Tambah beliau, berdasarkan Global Observatory on Donation and Transplantation, hanya 2.84 pembedahan transplantasi direkodkan bagi setiap 1 juta penduduk di negara ini. Malah sejak 1975, hanya 2,700 kes transplantasi melibatkan pendermaan organ dilakukan. Angka itu katanya jauh lebih rendah dengan jumlah pesakit yang masih menunggu untuk mendapatkan derma organ, iaitu seramai 10,442 orang. Dan berdasarkan statistik Pusat Sumber Transplant Nasional sehingga Julai lalu, terdapat 779 penderma organ sebenar selepas kematian direkodkan sejak 1997. Manakala jumlah pengikrar penderma organ selepas kematian adalah 517,758 orang pada tempoh sama. Sambutan Hari Belia Negara, hari di mana peranan, martabat dan darjat belia diangkat dan diraikan. Ia juga mengingatkan anak muda dan belia akan pentingnya keberadaan mereka dalam usaha membina negara yang sejahtera. Ia juga dilihat menjadi simbol kebersamaan belia dan kerajaan dalam proses transformasi pembangunan belia. Sambutan Hari Belia Negara peringkat Kuala Lumpur berlangsung dari 3 hingga 4 September di Taman Tasik Titi Wangsa. Ia dirasmikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim. Tema rasmi sambutan tahun ini ialah #IniMasaKita. Program dekat sini sangat interested lah bagi saya, bagi remaja-remaja yang baru bolehlah datang dekat sini sebab dekat sini dia macam-macam ada pameran, termasuk pameran macam bomba, polis, so diorang boleh tahulah banyak banyak aktiviti lah yang boleh tahu yang orang tak tahu kat luar sana. 7 segmen merangkumi kenegaraan dan patriotisme, ekonomi, digitalisasi dan lain-lain disediakan untuk memperkasakan pembangunan belia. Pelbagai acara menarik turut diadakan, antaranya pameran, persembahan serta jualan pelbagai barangan dan makanan. Okey, untuk kita kata perancangan atau rangka jangka masa yang akan datang adalah diharapkan bahawa program sebegini dapat dijalankan sebaik mungkin dan juga ditambah baik pula seperti adanya karnival kerjaya dan juga mungkin kita boleh letak dari segi aspek pendidikan, iaitu kita kena faham sebab kadar pelajar tahun ini adalah sejak daripada COVID ini berkurangan. Jadi adalah diharapkan bahawa program-program ini dapat dijalankan demi memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar untuk menjana kemajuan negara pada masa akan datang. Hari Belia Negara peringkat Kuala Lumpur adalah hasil kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Belia Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Buat kali kedua, Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA membatalkan pelancaran ujian roket bulan terbesarnya. Pembatalan itu dibuat susulan satu lagi kebocoran pada sistem pemacunya semalam. Pelancaran mungkin ditangguhkan selama beberapa minggu atau mengambil masa berbulan-bulan. Roket setinggi hampir 100 meter ini kembali ke hangar untuk kerja pembaikan dan kemaskini sistem. Pentadbir NASA Bill Nelson menegaskan keselamatan menjadi keutamaan dalam pelancaran ujian penerbangan itu dan sistem roket itu dipastikan selamat sebelum 4 kru boleh menaikinya. Terdahulu ketika percubaan pertama Isnin lalu, berlaku masalah kebocoran hidrogen kecil. Untuk rekod, ini roket paling berkuasa yang pernah dibina oleh NASA. Artemis 1 adalah misi tanpa anak kapal mengelilingi bulan yang akan membuka jalan bagi melaksanakan ujian penerbangan kru dan penerokaan manusia ke bulan pada masa depan.
Penduduk di Warsaw, Poland berpeluang menikmati pengalaman unik menonton filem di pawagam terbuka yang beroperasi menggunakan tenaga kayuhan basikal. Selain menonton filem, mereka juga dapat bersenam dengan menunggang basikal statik sekaligus memelihara planet dan alam sekitar. Deretan basikal disediakan di hadapan skrin gegasi dengan setiap daripadanya dipasang pada penjana elektrik yang membekalkan sekurang-kurangnya 50% kuasa yang diperlukan untuk menayangkan filem terbabit. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada usaha syarikat perkhidmatan Impel bertujuan menggalakkan penduduk mengamalkan cara hidup yang lebih mesra alam. To wydarzenie również ma charakter preekologiczny, dlatego że aż 50% energii niezbędnej do uruchomienia infrastruktury tego kina wytwarzane jest siłą mięśni naszych widzów na energorowerach, które połączone są z infrastrukturą ekranu i dmuchawy zasilającej ekran. Dzisiaj oglądam film, koniec lata. Przyszedłem obejrzeć film, poruszać się troszeczkę. Ini adalah kali pertama teknologi alternatif tersebut digunakan di bandar ini dan pihak penganjur merancang untuk memperkenalkan konsep itu di bandar lain seluruh Poland. Gloria Estefan menerima hadiah istimewa daripada Mattel sempena hari lahirnya yang ke-65 iaitu patung Barbie-nya sendiri. Ia dikeluarkan bersempena bulan warisan Hispanik yang diilhamkan oleh video muzik Get On Your Feet dari tahun 1989. Patung Barbie Gloria Estefan memakai jaket hitam dengan perincian emas dan permata. Ia termasuk aksesori tali pinggang harimau bintang dengan rantai pinggang emas dan but tinggi. Barbie juga akan menderma $25,000 kepada organisasi Músicos Latinoamericanos untuk menyediakan pendidikan muzik kepada kanak-kanak. Mattel sebelum ini telah mengeluarkan patung Barbie artis ternama seperti Cyndi Lauper, Beyonce, Grace Kelly dan Audrey Hepburn. Tanking, iaitu apabila oponen baling bola, kita akan tank menggunakan bola yang kita pegang. Contohnya, Masih di Buletin Didik, bola sepak Liga Super. Ketika ramai yang meramalkan tiada masalah buat pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, ia nyata tidak menjadi kenyataan apabila diikat satu sama oleh Selangor FC. Selangor FC yang tewas kesemua 4 perlawanan terakhir memang tidak diberi harapan berdepan JDT yang hadir berbekal 6 kemenangan berturut-turut. Bagaimanapun awal perlawanan menyaksikan keupayaan Selangor menyerap asakan JDT. Sehinggalah minit ke-33, JDT di depan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Bersen da Silva. 1-0 pada babak pertama, aksi makin rancak selepas rehat. Ketika JDT buntu menambah jaringan, serangan balas Selangor menghasilkan gol penyamaan menerusi penyudah Harrison Kayon. Kedudukan satu sama kekal sehingga whistle penamat, sekaligus mata ke-17 buat Selangor untuk berada di tangga ke-8. Manakala JDT terlepas peluang melebarkan jurang mata di tangga teratas, mengumpul 42 mata. Pada satu lagi perlawanan Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, tuan rumah Terengganu FC berpesta gol menundukkan Melaka United 5-0. Seawal minit ke-16, Terengganu di depan hasil tandukan Kepas Sherman. Mendahului 1-0 pada babak pertama, Terengganu FC menggandakan asakan pada separuh masa kedua. Pemain gantian Nik Sharif Hasifi menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-62. Ketika cabaran pelawat Kian Long Lai, Terengganu menambah 3 gol dalam tempoh 14 minit. Kesemuanya dihasilkan oleh penyerang import dari Ivory Coast, Cece Kipre. Bermula pada minit ke-67, 75 dan Kipre mengesahkan jaringan hat-trick 9 minit sebelum whistle penamat. Skuad kendalian Nafuzi Zain kini menghuni kedudukan keempat dengan mengumpul 29 mata. Melaka United pula di tangga ke-9 mengalami kekalahan ketiga dalam 4 aksi terakhir. Sementara itu, pada saingan Liga Premier, UiTM FC memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri menewaskan Perak FC. UiTM membuka jaringan pada minit ke-15 menerusi Faris Hafiz Azhar. Minit ke-24, Faris membuktikan ketajaman penyudahnya apabila menjadikan kedudukan 2-0. Perak FC kembali bersaing apabila merapatkan kedudukan menerusi Wan Zaid Haikal Wan Nur pada minit ke-35. Usaha pelawat untuk memburu gol penyamaan bagaimanapun nyata terjejas apabila Khairul Ashraf Ramli dibuang padang pada lewat permainan.
UiTM kini di tangga ke-7 dengan 17 mata. Perak FC pula kekal tercorot mengumpul 7 mata. Kejohanan Bola Jaring Asia. Tiada masalah buat skuad negara memulakan kempen apabila mudah menundukkan Brunei. Malaysia nyata sukar jabar Brunei menyaksikan pasukan kebangsaan mencatat kemenangan 78-22. Berlangsung di OCBC Arena di Singapura. Aksi pembukaan kumpulan C, Malaysia mendominasi saingan sejak awal permainan. Gandingan 3 penyerang An-Najwa Azizan, Nordianah Nur Sabadini dan Kairunisa Nazri jelas berbisa menyumbat masuk 18 jaringan sepanjang suku pertama. Aksi suku kedua menyaksikan skuad negara melebarkan jurang mata dengan mendahului 41-11 sebelum menamatkan suku ketiga di kedudukan 59-16. Malaysia menamatkan perlawanan dengan kemenangan 78-22. Esok, skuad negara menentang Taiwan untuk aksi terakhir kelayakan sebelum aksi pusingan kedua bermula Selasa ini. Kali terakhir Malaysia menjuarai Kejohanan Bola Jaring Asia pada 2016 yang berlangsung di Thailand. Ke perkembangan tenis terbuka Amerika Syarikat. Jago tenis Sepanyol Rafael Nadal antara yang berjaya mara ke pusingan 16 terbaik. Pemain kesukaan ramai Rafael Nadal berada dalam kelas tersendiri apabila melebarkan rekod kemenangan 18-0 ke atas pemain veteran dari Perancis Richard Gasquet untuk meneruskan kemarahan. Aksi yang berlarutan 2 jam 17 minit ini menyaksikan Nadal menang 6-0, 6-1 dan 7-5. Selangkah lagi Nadal ke suku akhir apabila dia dijadual bertemu pilihan ke-22 yang juga pemain tuan rumah Frances Tiafoe pada kelompok 16 terakhir. Turut menempati ramalan kategori wanita pilihan utama Iga Swiatek dari Poland. Swiatek juga pemain nombor 1 dunia, mara ke pusingan keempat selepas menewaskan wakil tuan rumah Lauren Davis. Perlawanan yang memakan masa 1 jam 59 minit ini, Swiatek menang 6-3, 6-4. Mengakhiri buletin didik, saksikan kreativiti artis Jerman Stephanie Luning mencipta lautan buih pelangi di Festival London. Saya Kadir Azam Wan Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.